constituent, classify food based on its ease of spoilage. Okay. And then food spoilage. Okay, kita tahu dah yang food ni dia takkan selama-lamanya segar. Kalau buah dia akan bonyok, dia akan berkulat macam tu, dan roti ni pun dia akan berkulat dan berkelapuk lah. Okay, fungus tu. Kalau bahasa sainsnya dipanggil fungus lah, kan. And then susu pun benda yang sama, dia akan clumping, akan menjadi macam tu lah, berpejal. Dan kalau ayam segar kita pun dia akan berkulat juga. Dan kalau ayam dah start berkulat, maksudnya dah tak boleh pakai langsung lah tu. Okay, maafkan saya. Dua pula kan. Okay, sambung. Okay, food spoilage. Any changes? Alah, ada orang masuk lagi. Welcome. Okay. Any changes that make food unfit for consumption? Spoilage cause changes in organoleptic quality. Okay, organoleptic ni ada 4 perkara lah. First, smell, touch, taste and sight. Okay, benda ni memang benda yang perlu kita buat dulu. Qualification sebelum kita consume food tu lah. Kita pun kena bau dulu, kena pegang-pegang sikit, rasa-rasa, lepas tu rasa taste tu, and kita lihat dia adakah dia fit untuk consume atau tidak. Okay, and food safety. Okay, these changes occur due to physical, chemical, biological and environmental factors. Okay, macam saya cakap minggu lepas, benda-benda ni kita dah diterapkan dalam sekolah rendah lagi supaya kita dapat pilih makanan yang fit atau sesuai untuk kita makan. Okay. Okay, perkara masalah yang paling utama adalah food poisoning. Result from eating food contaminated with bacteria, viruses, other organism, chemical, poisonous plant or fish. Okay, kita tahu plant ada yang poison, tapi fish yang poison ni, contoh fish tu fish apa? Boleh tak siapa-siapa clarify kan? Ikan buntal. Betul, ikan buntal ni kalau salah preparation dia, dia akan rembeskan racun. Okay, orang Jepun panggil ikan buntal ni fugu fish. Okay, F-U-G-U. Tapi dulu-dulu kan, kalau cerita balik pada history, fugu fish ni adalah makanan raja-raja, di mana chef-chef raja je yang boleh siang ikan ni, dan raja tak mati lah. Okay. Tapi ada juga yang black market punya masa dulu, dan dia makan fugu fish ni dan ramai yang boleh mati. Tu lah. Okay, sambung. Bacteria can cause food poisoning. Alamak, sorry Welcome. Mana tadi? Okay. Kalian nampak kan presentation saya ni? Ke tak nampak presentation? Nampak. Alright. Okay, kita sambung second point. Bacteria can cause food poisoning by infection, multiplying in large number, or intoxication, produce toxin in food or in the victim gastrointestinal tract. Okay, benda ni pun saya dah cerita minggu lepas, di mana kalau makanan tu dah ada mold, kan, dah ada ketumbuhan, macam fungus tumbuhan, mold tumbuh, kita buang mold tu, lepas tu yang lain nampak macam okey kan, kita makan. Okey, benda ni yang kita tak nampak adalah toksin yang telah diproduce oleh mold tu sendiri atau fungus tu sendiri. Benda ni yang bahaya. Ini dipanggil toksin. Sama ada toksin tu dah ada dalam food atau kita tak nampak pun mold tu, kita makan sekali dengan food tu, lepas tu mold tu akan rembeskan toksin di dalam gastrointestinal tract kita, atau dalam bahasa Melayu dia dalam usus kecil atau usus besar kita. Okay. Okay, apa yang ketiga? Main bacteria associated with food poisoning are Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Campylobacter, and Listeria monocytogenes.
Emit. Welcome. Alhamdulillah. Okay, sorry. Okay, ini adalah bakteria-bakteria atau mikroorganism yang selalu diasosiatkan dengan food poisoning. Dan benda ni sebenarnya kalau dia tak ada kat food, dia tak bahaya pun kat kita. Tapi kalau dia berada di food dan kita consume food tu, dia membahayakan kita. Okay, mari kita tengok lebih lanjut pasal bakteria ni. Okay, first adalah Salmonella. Kan macam saya cakap minggu lepas, dulu dia ada Salmonella Shigella. Tapi sekarang kita dah klasifikasikan sebagai Salmonella saja. Okey, disease yang disebabkan atau penyakit yang disebabkan Salmonella adalah Salmonellosis. Okey, dia adalah jenis infection kan. Salmonella bacteria live in the intestine of people, animal and birds. Most people are infected with Salmonella by eating foods that has been contaminated with feces. Feces ni kita tahulah, dia adalah excrement daripada manusia ke animal atau bird. Okay, tahi lah. Okay, excrement tu. Okay, and then Salmonella ni selalunya dijumpa kat mana? Kita jumpa kat raw meats, poultry atau seafood. Okay, benda ni dulu-dulu orang dia sembelih, dia slaughter daging, dia akan membasuh dalam sungai. Okay, sungai itulah dia nak basuh, sungai itulah dia nak mandi, sungai itulah dia nak buang air besar semua kan. Benda ni selalu berlaku lah dulu. Okay, and then kat telur pun sama. Telur yang tak bersih tu, ada tai ayam gitu, tu pun bahaya sebenarnya. Kita kena basuh dulu telur tu, barulah kita boleh handle dan tak pergi ke pan semua. Pan, bukan pans seluar tu, pans periuk. Okay, okay, and then fruits and vegetables. Okay, dulu ada isu di mana tembikai, saya cerita minggu lepas kan, tembikai dia guna baja feces. Okay, benda tu setengah negara dah ban dah. Tapi saya tak tahu dekat Malaysia ni macam mana dia punya situasi dia. Sama ada kalau kita beli tembikai sekalipun, basuh kulit luar dia dulu. Kita tak tahu tembikai tu datang mana, baju apa dia pakai. Okay, kita basuh betul-betul kulit dia, barulah kita handle nak potong ke apa semua. Itu adalah hygiene practice yang bagus lah. And of course vegetables. Okay, kita tahu vegetables kadang-kadang orang buat ulam. Okay, kena basuh dulu ulam tu. Wash them with water. Atau benda-benda ni, fruit dan vegetable ni boleh juga dia dapat contamination tu, cross contamination tu dengan air yang kotor. Yang macam dia cakap sini, wash with water contaminated with Salmonella. Okay, ni yang minggu lepas yang saya cakap, boleh cari-cari, tolong carikan sikit. Okay, ada Staphylococcus aureus. Okay, apa yang tengah tu? Kita tengoklah disease yang buat. Okay, selama Staphylococcus aureus, dia kalau kita tengok dia adalah gram positive bacteria. Okay, tak belajar kot, belum lagi kot. Okay, sakit apa yang dia bawa selalunya? Okay, kalau dia dekat kulit, dia boleh menyebabkan kita ada bisul. Itu. Kalau kat makanan, dia akan jadi food poisoning. Okay, source dia ada selalunya ada dekat skin atau cross contamination lah, daripada skin atau daripada kalau saya cakap tadi, kalau kulit kita dimasuk dalam kulit kita kan, kalau luka dia boleh jadi bengkak dan bernanah. Okay, bakteria ni infection mana macam mana cakap, bila dia berlaku, dia duduk di dekat makanan kita, Staphylococcus aureus ni dia tends to produce toxin. Okay, boleh take note sikit. Okay, yang ni yang bahaya ni, Staphylococcus aureus ni. And boleh cari sikit yang tadi, dia ni datang dari mana? Saya cakap sikit tadi kan, dia daripada kulit. Ada dia boleh datang lagi dari beberapa tempat lagi lah. Okay, and then saya ada salah nak tanya? Dia daripada human skin ke animal skin ke apa ke? Daripada human. Kalau istilah mikrobiologi, dia ada di kulit kita, dia panggil normal flora. Dia tak harmful pun kalau kulit kita tak ada luka, bersih macam ni kan. Dia memang ada kat kulit kita, Staphylococcus aureus ni. Okay. Okay. Kita pergi yang bakteria yang ke berapa ni? Yang ketiga. Bacillus cereus. Okay. Saya cek kat komputer tu kan. Okay.
Bacillus cereus ni dia pun sangat bahaya. Dia ni berada di atas vaksin apa. Dia ni sangat bahaya dekat manusia. Lepas tu dia hidup dalam room temperature. Okay. And then dia menyebabkan penyakit serolysis. Cereolysin. Serolysin. Okay. Okay, itu yang maklumat sikit-sikit ya. Okay. Lepas tu kita pergi kepada Clostridium perfringens pula kan. Okay. Maklumat apa yang saya nak banyak. Maklumat sangat banyak. Kalau kita tengok dekat internet, macam mana kita nak extract kan? Okay, first dia hidup dekat intestinal tract of human. Okay, kalau tengok intestinal tract ni, dia ni adalah salah satu bakteria yang hidup keluar dalam feces kita. Feces manusia lah. Kalau dia hidup dalam intestinal tract. Lepas tu bukan human saja, dia pun ada dekat other vertebrates. Masuk vertebrates ni haiwan yang ada tulang belakang. Sekejap Allah. Apa yang saya buat ni? Okay. Lepas tu kita pergi kepada Campylobacter. Okay, Campylobacter ni kalau Campylobacter ni maksud dia adalah curve bacteria. Okay, Campylobacter ni adalah nama keluarga dia. Dia ada banyak lagi nama sepatutnya ada 2 suku kata, betul tak? Campylobacter apa kan? Dia macam atas tu kita tengok Clostridium perfringens. Okay. Campylobacter ni yang paling famous adalah Campylobacter coli atau Campylobacter jejuri. Okay, ni satu yang famous lah. Okay, kat bawah tu ada tulis bahan promosi. Mungkin itu adalah ada dalam maklumat KKM. Boleh cek kat situ. Okay, nanti saya akan bagi semua dah ada slide tu dalam Google Classroom. Okay. Most known of cause combination adalah daripada poultry. Mungkin dari daging dia, dari telur dia. Okay, poultry. Okay, susu poultry tak ada Tak ada. Okay, yang akhir sekali adalah Listeria monocytogenes. Alhamdulillah, kenyang dia. Okay, dia hidup as low as temperature kosong. Lepas tu selalunya kita boleh kalau food yang food yang contaminated dengan Listeria ni, kita tak tutup makanan kita tu dalam peti sejuk dan peti sejuk kita tu tak bersih. Ni boleh check lah dekat tu, kat bahan promosi tu. Okay, benda ni dia akan hidup dia boleh hidup sampai suhu kosong. So maksudnya peti sejuk kita dalam 4-5 tu kan, dia boleh hidup lah, tak ada masalah lah. Okay, dan dia menyebabkan food poisoning lah. Alright, ada soalan? Okay, benda ni saya bagi maklumat yang surface je. Kalian boleh cari dalam bahan promosi tu dengan internet lah. Kalau ada benda nak discuss dengan saya, discuss. Tanya je kan? InsyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okay, and then dia kata coliform are bacteria that are always present in the digestive tract of animal, including humans, and are found in their waste. They are also found in plant and soil material. Of course, kalau waste kita boleh attributekan dengan plant dengan soil. Soil tanah lah kalau benda yang waste ni kan. Okay, and then kita tengok pada food poisoning, symptom of food poisoning. Kita tahu dan kita aware kalau orang tu kena food poisoning, dia akan pertama dia akan nausea, mabuk-mabuk. Kemudian dia akan vomiting, diarrhea, abdominal cramp and fever. Benda-benda ni adalah biological defense kita
kalau kita makan benda yang bahaya untuk badan kita. Contohnya ada bakteria dalam makanan kita, ada toksin tu. Badan kita cuba membuangkan balik apa yang ada dekat mulut kita dengan proses muntah. Dan kalau dia dah masuk dalam perut kan, dia dah pergi jauh, badan kita akan cuba keluarkan secepat yang mungkin dalam bentuk diarrhea lah atau cerit birit. Tapi benda ni bahaya juga sebenarnya defense mechanism kita ni, di mana kalau infant atau elder people, budak kecil atau bayi atau orang yang dah tua sangat tu, benda ni akan menyebabkan bahaya untuk dia boleh jadi fatal lah. And then dia cakap bukan infant and elder people je, person with low resistance and most susceptible lah. And then yang second point, severe infections cause high fever and may require hospitalization. Kalau infection tu sangat teruk, kena masuk hospital, badan dia akan jadi high fever and then kena masuk hospital lah. Okay, onset usually within 2 hours after consuming food or drinks. Okay, benda ni akan berlaku dalam masa 2 hingga 70 jam after kita consume contaminated food atau contaminated drinks. Okay, and then duration of illness is several hours to 7 days. Okay, apabila badan kita dah cuba nak mengeluarkan food poisoning ni dan dinaikkan suhu badan kita supaya kita nak membunuhkan bakteria tu, the illness ni akan berlaku selama beberapa jam atau kalau teruk pun, kalau teruk pun sampai 7 hari lah. Okay, kita kena faham apa yang berlaku sebenarnya dalam badan kita supaya kita boleh relate kan dengan apa yang kita belajar. Okay, and then kita pergi pada benda-benda yang kita nak prevent bakteria ni bermasuk badan kita supaya kita tak perlulah sakit-sakit tu. Okay, first adalah method of treating food to delay the deterioration of food. Okay, macam saya cakap tadi, method yang kita pakai ni kita nak delaykan deterioration supaya bakteria tak masuk kan, atau makanan kita tak rosak. Kita pakai food preservative lah. Okay, the second point is kita cuba change the raw material into more stable form. Contoh tadi kita tengok susu kan. Susu tu cair, kalau kita masuk refrigerator sekalipun, dia mesti juga ada shelf life. Betul? Maksudnya sampai satu tahap dia akan teragglutinated juga. Dia akan tergumpal juga susu tu. So macam mana kita nak buat? Kita cuba jadikan susu tu powder dalam dua proses lah. Dua jenis proses kita boleh buat. Pertama kita guna ultra heat temperature, UHT, and then satu lagi kita guna freeze dry. Okay, freeze dry. Satu guna suhu panas, satu guna suhu sejuk. Oh, saya dah cerita minggu lepas. Itu je pengenalan minggu lepas. Minggu ni kita cuba tekankan lagi. Okay, suhu yang panas tu memang betul-betul panas. Bila kita spraykan kita punya susu, di dalam udara dia akan terus jadi powder. Okay, sebab suhu dalam tu suhu panas. Tapi dia tak merosakkan susu kita. Okay, dalam freeze dry, dia menggunakan suhu yang sangat sejuk. Sungguh sangat sejuk dan dia ada vacuum yang sedut water vapor. Water vapor tu akan disedut dan tinggallah susu kita yang powder dalam tu. Okay, and then yang third point is allow any food to be available anytime of the year and any area of the world. Maksudnya kita cerita pasal contohnya buah yang tak ada kat Malaysia pada musim ni kan. Kita ambil buah durian lah contoh. Musim ni, buah durian memang ada kat Malaysia. Tetapi setiap musim dia ada. Macam mana kita nak bagi dia setiap tahun ada. Okay. Dalam gunakan food preservation ni, kita boleh simpan dalam peti sejuk lah. Kan? Atau kita tukar form lain. Kita jadikan durian tu durian kering ke, contoh macam tu kan. And then fresh food problem. Okay, ni berlaku pada industri makanan segar. Okay, natural process of decomposition due to living attributes. Okay, benda-benda ni semua yang segar akan luputlah segar tu kan. Okay, sama dengan manusia, lambat laun kita akan meninggal juga. Macam tu lah. Tapi macam mana kita nak delay kan benda tu? Okay, benda-benda ni yang food preservative lah, kita akan cuba delay kan proses ni. Okay, and then apa sebab dia? First kita tengok tadi, natural process of decomposition. Kemudian biological activity. Okay, biological activity ni contoh juga kat situ ada browning kan dan acidity. Acidity tu menyebabkan dia bau busuk lah. Browning tu macam
Apple cerita minggu lepas kan. Okay. And then biological activities, kita tahu ada microbe and insect infection. And sensitive to physical change, secara minggu lepas, nutritional change, vitamin loss and antioxidant. Okay, minggu lepas saya skip benda ni. Okay, minggu ni mari kita tengok apa yang berlaku. Kita tengok secara detail apa yang berlaku pula. Okay, characteristic of living things. Kita tengok apa sebenarnya living things ni. Kita cuba karakteriskan apa tu living things. Okay, some important concept of point to remember. Okay, living things are made out of cells. Okay, kita tahu kita ni bahan asas kita adalah cells. Okay, living organism can move on their accord. Okay, apa maksud accord ke situ? On accord ke apa? Okay, accord ke sini maksud dia wills atau power. Living things ni dia boleh bergerak dengan keupayaan sendiri. Okay, itu kita maksudkan dengan living things. Kalau benda tu dia made up of cells tapi dia tak move with their own wills atau tak move with their own accord, kita tak boleh klasifikasikan sebagai living things, living organism. Okay, living things has capacity to respond to various stimuli. Benda ni maksudnya kalau ada some of rasa heat ke rasa panas kan dia akan bergerak lah. Dia akan bagi respon. Dia ada bising ke, dia akan bagi respon. Okay, ada chemical changes kan dia akan respon. Okay, itu maksudnya living things. Okay, all living things respire and dia excrete waste material from their body. Okay, kita tahu tu benda yang hidup ni dia makan dan dia excrete waste dia kan. Living things has capability to reproduce. Dia boleh beranak pinak. Okay, animals show growth for the limited period of time where plant grow throughout their life, but their growth generally take place only in a specific part. Living things has limited lifespan, at the end of which they will die. The above characteristics are not present in non-living things. All characteristics of living things are not always obviously in all the living organisms. We may have to perform some experiment and make careful observation to show these characteristics exist and them. Okay, contoh apa yang dia nak check adalah respiration, expiration, movement in plant or some other organism. Benda-benda ni nak kita gunakan untuk klasifikasikan benda tu living things or not. Okay, ni adalah masa awal-awal eksperimen dulu lah. Nak klasifikasikan benda tu hidup tak. Tapi untuk modern time ni kita dah ilmu tu dah lengkap lah. Dah tak perlu, memang senang untuk menentukan benda tu living things or not. Okay, and then kita bagi objective or purpose of food preservative atau food preservation. Okay, to extend the life shelf of food to suit human lifestyle. Okay, benda-benda ni sudah cerita minggu lepas. Masa saya terangkan briefly sebab untuk introduction tu, to make seasonal food become available all the year round, to make food suitable for chill or frozen storage or making moderate shelf life at ambient temperature, to allow time for distribution, retail and home storage, to inhibit microbiological and biological change. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Mari kita buat interaction sikit. Setakat ni faham. Setakat ni belum Ustaz. Tak ada sir. Tak ada sir. Minum je Okay. Kita sambung. Okay, deteriorative factor of food constituent. Maksudnya faktor-faktor yang menyebabkan makanan kita tu akan rosak. Deteriorate. Okay, maksud dia akan rosak lah sebenarnya. Biological change, mainly due to activity of microorganism, insect and rodent. Okay, benda ni kita dah discuss minggu lepas. And then microorganism are primary enemy of food
attack all food component, carbohydrate, protein and fats. Okay, benda tiga benda memang adalah bahan-bahan utama untuk kita growkan bakteria atau mikroorganism ni. Okay, kita out of topic sikit. Masa saya PhD, saya buat media atau makanan untuk mikroorganism ni. Kita akan tengok tiga benda ni. Okay. Sebab saya nak growkan dia banyak. Okay, saya nak growkan dia beratus-ratus liter. Kita tak boleh beli, bukan kita tak boleh beli, boleh beli. Tapi kita nak produce sendiri makanan dia. Okay. Makanan bakteria ni. Kalau kita beli, kita akan comparekan harga kos tu dengan harga kos yang kita buat tu. Okay, apa yang saya buat? Saya cari waste lah. Macam cari saya darah ikan, saya pergilah kilang ikan. Saya pergi kilang CSR, gula CSR. Saya ambil gula hitam dia yang nak buang tu. Okay. Apa lagi saya pergi lah? Ada satu lagi. Waste. Okay. Benda-benda ni, saya pergi kilang kelapa sawit. Saya ambil waste dia orang. Saya isolate karbohidrat, saya isolate protein, saya isolate fat. Dari situ, saya boleh hidupkan mikroorganism saya. Dengan waste tu, kita compare kan dengan bahan yang orang putih bagi ni yang mahal kan. Dan memang sebenarnya, kalau kita nak buat itu memang jimat lah. Tapi dia kena pergi ambil waste, orang tak nak kot. Itu. Itulah projek PhD saya. Kita sambung balik. Okay. Attack all food component, carbohydrate, protein and fat. Sebenarnya dia nak makan, dia memang cari karbohidrat, protein and fat ni. Dia nak makan sebab dia nak dapatkan elemen-elemen ni supaya dia boleh reproduce dan dia nak build up generation dia. Okay. And then the end product dia akan berlaku acid dan alkohol. Okay. Then sebabkan ada acid dan alkohol tu, makanan kita pun spoil lah, rosak, unfit to consume. Ada pun nak tanya tak? Macam shock sendiri je saya. Tak apa ya? Okay. Factor affecting the growth of microorganism. Okay. Apabila saya dah buat media tu, saya sambung balik tadi, side cerita dia, PhD dia. Saya akan check media saya, pH dia, oxygen availability, nutrient availability, moisture saya tak check. Okay, ni sangat, mesin ni sangat hebat lah moisture ni. Sebab kita tahu, bakteria ni dia memang hidup dalam air. Moisture dia sangat tinggi lah. Okay, kalau kita nak check moisture ni, kita ada mesin yang lain lah. Okay, memang kat mesin moisture ni memang tak available dekat UC saya gitu. Lepas tu, kita tengok storage temperature dia. Maksudnya, kita hidup dalam temperature apa, lepas tu media kita tu dalam temperature apa. And then, lag time and generation time. Okay, lag time ni adalah saya tengok tu nombor satu. Mana pen ni? Sekejap saya ambil laser pointer. Okay, ni lag time ya. Boleh nampak laser pointer? Boleh. Okay, kalau nak tanya-tanya je tau. Okay, saya nak buat leisure. Okay, ni lag time ni. Lag time ni adalah benda yang kita panggil adaptive phase. Di mana dia nak adapt. Macam kita pindah di tempat baru. Macam saya dari JB. Saya nak pindah ke sini. Saya kena ada adaptive, kena ada masa bertenang kan. Contoh orang cakap nak adapt dulu environment kat sini, sekolah nak kat mana, kedai kat mana. Sama dengan bakteria. Dekat lag phase ni, dia cuba adapt dengan makanan-makanan yang kita baru pergi dia. Dia tak pernah jumpa sebelum ni. Macam makanan macam pelik je kan. So, saya pun dari JB semua, makanan kat sini macam pedas semua. Kita kena adapt lah. Kejap kita tak makan nanti, betul tak? Kering pula kat sini. Okay, ini adalah masa adaptation. Okay, masa adaptation ni, dia berbeza. Saya beza, mungkin orang lain pun beza. Sama dengan bakteria. Dia berbeza-beza. That's why lah dia ada panjang, ada pendek. Tapi benda ni boleh kawal. Okay, masuk kawal tu, kita janganlah induce stress kat sini. Okay, masuk stress tu, janganlah bagi dia suhu panjang sangat, makanan tu tinggi sangat. Bagi dia seoptimum yang mungkin. Okay, sambung. Okay, infectious by insect, parasite, rodent and also cause damage to food tissue. Food tissue, ya alamak, saya tak buang lagi, sorry. Okay, sambung balik. Yang kat sini, apabila dah selepas habis adaptation atau lag phase,
kita akan masuk kepada exponential phase. Okay, di sini dia telah adaptkan diri dia untuk makan makanan tu atau medium tu, nutrient dia. Dia akan cuba doubling. Okay, population dia dari 2 ke 4, 4 ke 16, 16 ke 32 dan so on so forth lah. Astagfirullahaladzim. Dekat. Yep. Okay. Sorry ya. Okay. Apabila dah sampai di stationary phase, awal stationary phase. Okay, apa maksud awal stationary phase ni? Population dah banyak. Okay, population dah banyak dan kadar kematian dan kadar kelahiran adalah sama. Itu masuk stationary phase ni. Kadar kelahiran dan kadar kematian adalah sama. Okey, apabila berlakunya akhir stationary phase, kadar kelahiran dah kurang daripada kadar kematian. Kematian tinggi lah. Disebabkan nutrien kita dah nak habis. Okey, masa death phase ni, kadar kelahiran sudah start lah. Okey, dan memang lagi banyak lah. Kadar kelahiran lagi sikit dari kadar kematian. Kadar kematian sangat banyak. That's why lah berlakunya death phase. Dan masa ni disebabkan oleh nutrien atau faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tak boleh nak hidup lah. Okey? Ada soalan? Tak ada, faham. Tak ada, sir. Faham, sir. Saya? Nak tanya. Saya. Untuk bila dah mati tu kan untuk graph ni kan dia tak sampai ke bawah terus. Means akan ada bagi yang akan hidup lah. Tak ada. Okey, selalunya berlaku macam ni, eksperimen kita stop lah. Oh, okay, faham. Sebab kita tak nak waste energi kita tak nak tunggu lama lagi, kita akan stop eksperimen kita kat situ. Oh, okay. Faham. Okey, bakteria tak akan hidup lah lepas tu. Kenapa? Sebab sudah bakteria akan mati, dia akan pecah tau. Pecah tu dia memberi faktor yang bakteria dah tak nak hidup lah kat tempat tu sebab dia tengok kawan dia yang mati. Macam tu lah saya cakap. Dia macam ada something chemical trigger dia tak nak doubling dah. Dia jadi stress kat dia. So kalau dia dah turun macam ni, dia akan keep on turun sampai dia mati semua. Okay. Terima kasih namanya. Okay. Ni nutrient availability. Ni saya cerita tadi lah. Kalau masa dia nak cerita apa yang panjang-panjang ni korang boleh baca. Apa yang saya nak summary kan. Nutrient ni dia memang affected dengan microbial growth. Okay. And then faktor yang mempengaruhi microbial growth ni dia ada dua. Satu physical parameter and then chemical parameter. Physical parameter such as temperature, pressure and illumination. Okay, illumination ni tak semua bakteria yang terkesan lah. Ada yang bakteria tak perlu pun cahaya. Okay, illumination ni adalah cahaya. Okay, and then dipanggil nutrient factor. Physical and chemical, ada chemical and physical. Okay, and then kalau chemical adalah oxygen availability, pH, okay, and untuk microbial growth. Dia nak cerita tu sebenarnya. Lepas tu korang boleh baca dah ni. Apa yang dia memperincikan lagi pasal microbial growth ni. Dengan nutrient. Correlation atau connection antara nutrient dengan pertumbuhan mikroorganism. Okay. Okay. And then kat sini saya dah baca dia nak cerita pasal effect of nutrient factor on microbial growth. Yang sama tadi, tapi kat sini dia based on nutrient type and nutrient concentration. Okay, nutrient type, jenis nutrient ada dua, satu phototroph and satu auxotroph untuk bakteria. Maksud dia, kalau phototroph bakteria, dia boleh synthesize sendiri dia punya makanan atau bahan keperluan lain yang dia tak berinvest tu dia boleh makan lah. Dia kena makan lah, dia consume sikit. So, contohnya kalau bakteria tu dia boleh produce gula. Okay, macam ada bakteria yang warna hijau,
dia boleh melakukan fotosintesis. Dia akan cuba cari karbon je lah. Untuk glukos tu dia dah ada. Okay. Macam autotrof ni dia tak boleh buat apa-apa. Dia macam manusia lah, autotrof ni. Dia makan semua. Kena makan. Okay, sampai manusia pun makan kan. Itu masuk autotrof. Itu pembezaan antara nutrient type. So membezakan organism tu, nutrient type tu dibezakan daripada jenis organism. Okay. Soalan? Tak ada. Okay. Kemudian kita pergi kepada nutrient concentration. Macam saya cerita minggu lepas. Ini graf, tengok graf ni. Kita tengok paksi graf dulu. Paksi Y dia adalah time. Paksi X adalah time. Paksi Y adalah growth cell per mililiter. Atau kita boleh rumuskan atau boleh kita cakap sebagai population growth lah. Berapa individu dalam satu tempat organism, bakteria tu. Kita panggil growth lah. So sel tu boleh kita cakap semacam individu sel. Salah satu sel-sel tu kan. Tapi ni dia kira terus sel per ml. Sebab sel ni kita kalau nak tengok dia bawah mikroskop kan. So kita buat approximate lah sel per ml. Okay, kalau kita tengok sini, graf yang pertama, concentration dia tinggi. Macam saya cakap minggu lepas, apabila nutrient tu, dia memerlukan masa untuk adaptif, kita panggil log phase. Tapi apabila dia dah consume makanan, dia akan makan secepat mungkin. Sebab dia tahu nutrient tu sangat tinggi, sangat banyak dan dia perlu consume seorang-seorang. Dia tak nak kongsi dengan orang lain. Okay, dia akan makan cepat-cepat dan dia akan membuat generation dia, akan membanyakkan sel-sel dia, membanyakkan population dia. And then apabila sampai dekat awal stationary phase, okay, ni awal stationary phase macam cerita tadi, growth kadar, ya betul, birth rate dengan death rate sama. Kadar kematian dan kadar kelahiran sama. Okay, so that's why lah dia jadi plateau, dia jadi latar di sini. Okay, dan dia tak perlu tunggulah untuk habiskan eksperimen ni, tak perlu tunggulah kematian dia sebab dia nak tengok je. Dia nak tengok pattern log exponential dengan stationary. Dan dia tak perlu tunggu eksperimen habis sampai dia death. Okay, ni pun sama. Dia perlukan log phase. Ni adalah stationary phase. Dan ni adalah bukan stationary. Stationary ni exponential phase. Okay, ni adalah exponential phase atau log phase. Ni adalah stationary phase. Okay, kalau saya sebut salah, bagi tahu tau. Saya ni banyak benda ni fikir konon. Ni pun sama. Okay, membezakan dia adalah concentration dia. Concentration of nutrient dia. Menyebabkan bakteria tu kemungkinan low concentration, lag dia tinggi sebab dalam sel tu, dalam bika tu yang kita hidupkan tu, dia susah nak bertemu banyak sangat nutrient tu. Faham kan kita tahu bakteria tu kecil, nutrient tu kecil. So kalau air dalam tu ada banyak air kan. Dalam culture kita tu banyak air. Boleh bayang tak? Boleh. Alright. Okay, disebabkan bakteria tu sikit, nutrient tu sikit, dia susah nak berjumpa dan dia log phase tu agak lama. Apabila dia start jumpa, dia akan terus exponential. Exponential. Dan apabila nutrient tu nutrient growth tu dah sama dengan kematian, dia akan menemukan dengan plateau ni lah, atau kita panggil stationary phase. Right. Ada soalan? Tak ada Okay. Tak ada. Baik, terima kasih. Okay, chemical changes. Okay, kita tahu chemical changes ni berlaku di dalam buah tu sendiri. Berlaku perubahan kimia dalam buah tu. Kat situ gambar pisang kan. Kita tengok akan ada berlaku pisang tu menjadi hitam. Kan. Mainly to the activity of natural food enzyme. Okay, culprit kat sini atau orang jahat kat sini adalah enzim tu. Food enzyme tu, natural food enzyme. Enzim tu ada di dalam buah tu. Sekarang ni kita tahu benda di luar nak masuk dalam. Benda di dalam cuba memburukkan buah tu. Okay, itu adalah challenging yang perlu kita
tempuhi untuk kita dapatkan makanan tu fit untuk kita consume. Okay, sekarang ni bakteria dari luar nak masuk dalam makanan kita. Dia pun nak makan kan. And then at the same time ada enzim dalam makanan tu, dia burukkan. Kalau kita tak kawal, dia akan burukkan makanan kita juga. Okay, kita pergi point yang kedua. Enzyme that control the digestion and respiration still survive after harvest or slaughtered. Masuk yang kat sini, kita pergi dalam kes buah. Kes buah ni walaupun kita dah petik, buah yang enzim ni sebenarnya dia nak membantu untuk meranumkan buah tu. Okay, apa proses yang dilakukan adalah dia cuba tukarkan karbohidrat ni kepada simple sugar. Okay, that's why lah buah pisang ni makin bonyok, dia makin manis, betul tak? Okay, sebab dia pecahkan karbohidrat ni kepada simple sugar, dan simple sugar ni boleh kita rasa dalam lidah kita manis ke, tu. Alright, kita tahu simple sugar adalah glucose, sucrose. Okay? Glucose. Yes, correct. And then kalau kita tengok pada kes ayam kan, kalau slaughter, harvest ni kita ambil pisang. Kalau slaughter ni kita ambil ayam. Okay. Ayam ni kita tahu kita dah sembelih dia. Kan, kita dah sembelih dia akan berlaku proses decomposition sebab kan, atau ada perebutan. Okay. Sebab sebelum, kalau kita tak proses, kita tak simpan dalam peti, dia akan mereput lah, dia akan busuk. Sebab ada enzim yang dalam adalah ayam sendiri akan cuba bagi dia buruk. Okay. Dan bakteria pun dari luar akan pergi ke ayam tu dan nak makan juga ayam tu untuk dapatkan nutrien dia. Okay, untuk yang ketiga ni, this uncontrolled enzyme will cause tissue damage. Okay, inilah cakap tadi, tissue damage tu daripada pelakuan enzim tu nak tukarkan karbohidrat kepada simple sugar, dan daripada kes ayam tadi tu dia berlaku respiration di mana dia nak cuba producekan nak respiration ni adalah pernafasan sebenarnya kan. Okay, apa yang pernafasan relatekan dengan slaughter ni, kan oksigen, karbohidrat dia tak dapat dirembeskan keluar kan, CO2 dalam masa respiration tak dapat ditukar keluar dan berlakulah oxidation dalam kita punya daging atau daging ayam tu. Dan enzim pun memburuk-burukkan lagi keadaan dan menyebabkan daging kita tu akan cepat buruk lah. Tu simple layman term lah. Okay, ini saya cerita dah minggu lepas, normal enzim that involved. Pertama adalah proteinase. Proteinase ni adalah function utama dia lah break down the proteolytic which split protein into amino acid. Layman term ni nak cakap proteinase ni dia pecahkan protein ni, sel-sel kita ni, sel-sel kita dah pergi pada sel kan, anggota badan, dia akan pergi kepada tisu pergi organ kan, organ pada tisu pada sel. Okay, sel ni buat pada apa? Sel ni buat pada amino acid. Sel ni buat pada protein buat pada amino acid. Okay, kita pergi lagi kecil lagi. Okay, kita pergi daripada kecil lagi. Okay, function protease ni akan pecahkan protein yang memang kecil tadi tu menjadi amino acid, menjadi bahan asas kita nak buat tisu ni. So dia pecahkan lagi, tu panggil proteolytic activity ni, degradation due to the proteolytic activity. Maksudnya dari protein pada muscle kita tu dipecahkan jadi amino acid. Tu tujuan utama protease. Alright, nak cerita-cerita apa semua nak cerita tu je. Okay, enzim yang kedua yang terlibat, lipase. Okay, ini saya cerita minggu lepas juga, di mana PhD saya cerita tadi nak buat media tu nak grow bakteria tu nak produce lipase. Itu dah cerita dia. Okay, inilah PhD saya yang cerita saya tengok minggu lepas tu. Okay, lipase ni fungsi dia banyak sangat. Okay, kalau kita nak masuk dalam industri, okay, secara amnya lipase ni nak break down triglyceride into glycerol and fatty acid, causing the acidity, food odor and food taste. Okay, ni kalau dia berlaku secara natural,
Lipase ni kalau tak dikawal, dia akan menyebabkan bahan-bahan berminyak akan menyebabkan busuk. Off order ni maksudnya kadang-kadang bau tu sedap, dia jadi bau tak sedap. Taste ni, off taste ni maksud dia masa awal rasa dia sedap, off taste rasa dah tak sedap. Tu maksud dia, dia mengganggu ciri-ciri makanan tu. Okay, secara asalnya atau secara amnya, lipase ni dia nak break down triglyceride into glycerol and 3 fatty acid. Kita tinggal situ. Masa istilah saya dulu, dia ada 3 fatty acid. Okay, dia macam bentuk E. E ada satu tiang dia, lepas tu ada satu 3 gigi tu kan. Okay, tiang tu lah triglyceride dan gigi E tu ada 3 tu, itulah free fatty acid. Okay, boleh bayangkan tak? Dia tak ada gambar kat sini. Boleh Boleh. Korang tidur. Boleh. Jangan tidur Boleh sir. Tak. Sir, fokus. Tak, sir. Harap-harap tak bosan lah Tanya je tak apa. Okay, kita sambung. Okay, sekarang ni ada dua je enzim yang kita fokus. Okay, secara amnya ada banyak lagi enzim. Tapi untuk level ni, untuk kelas ni, kita fokus pada 2 enzim saja, protease dengan lipase. Okay, sebut dia protease, lipase. Okay. Okay, and then kita pergi pada oxidation. Masih cerita tadi. Ada oksigen, ada karbon dioksida. Tapi mainly oxidation ni di-trigger by oxygen. Kita boleh tengok tajuk tu, oxidation due to the reaction enzyme toward oxygen. Enzymic browning. Okay, oxygen in the air can cause lice food to brown, produce called enzymic browning or oxidation reaction. Yang ni saya cerita yang minggu lepas tu, yang kalau mak kita nak hidang buah kan, dia akan rendam dalam air garam. Okay. Phenol and the enzyme phenolase are found in the cell of intact apple. Phenol ni kalau banyak dia bahaya tau. Kalau dia sikit dia benefit untuk human. Tahu? That's why I love apple a day keep a doctor away. Alright, pernah dengar tu? Pernah. Alright, good. Maksudnya benda phenol ni adalah enzim, adalah apple ni. Tapi phenol ni kita tahu dia adalah benzene ring ni kan. Kalau kita consume banyak boleh mati tau. Tapi di dalam small amount dia benefit untuk manusia. Okay, when the apple is sliced or cut, phenol and the enzyme phenolase are exposed to air in the air and cause the reaction of oxidation reaction. Okay, the brown color melanin is formed during oxidation reaction. Okay, dia masuk kat sini, phenol dalam buah kita ni, dia kena dengan air oxidation berlaku, phenol tu akan bertukar menjadi melanin. Melanin tu lah yang coklat-coklat tu. Okay. The oxidation reaction can be prevented by using salt, heat or acid. Okay, mak-mak kita dulu, dia tak pergi sekolah, dia tak masuk U pun. Kan, dulu-dulu kan nenek-nenek kita, dia nak hidangkan apple slice isi garam tu, dia tak perlu mesti U pun. Dan dia tahu benda ni. Betul tak? Betul. Hebat tau orang dulu. Orang dulu dah tahu orang ni. Okay, sambung. Oxidation due to the reaction of fat toward oxygen. Oxidative reactivity. Okay, dia agak kompleks. Saya dah cerita minggu lepas. Di mana dalam oksigen kita memang ada free radical. Okay, kalau kita tengok iklan-iklan free radical yang kulit-kulit tu kan. Kulit-kulit moisturizing semua tu. Okay, free radical memang ada. Free radical ni akan induce dengan oksigen, akan menjadi O3 je saya, O3+. O3+ ni akan trigger semua benda lah. Kat sini adalah dia boleh trigger oxidation food semua. Okay, dia panggil lipid oxidation mechanism. Okay, hydroperoxide. Oxidation of pigment, flavor and vitamin. Insoluble protein, polymerization. Okay, polymerization ni yang akan menyebabkan dark color and kadang-kadang possible dia boleh menjadi toxic lah. Okay, dia pun boleh menyebabkan breakdown of product including rancid of flavor, compound, ketones, aldehyde, alcohol, hydrocarbon, acid dengan epoxide. Okay, sebenarnya benda-benda ni ada baik ada buruk dia, macam lipase tadi. Ada baik ada buruknya. Okay, selalunya kalau kita tak kawal jadi buruk lah. Kalau dikawal dia boleh jadi baik insyaAllah.
Allahu Akbar. Ya. Okay, oxidation due to reduction of fat to water. Kita boleh tengok sini, ni adalah hydrolytic reactivity. Di mana, okay, ni saya cerita tadi. Ini adalah triglyceride, triglyceride. Ini adalah water, ini adalah lipase. Okay, apa yang saya masukkan dengan E tadi tu? Okay, ini adalah glycerol. Ini adalah free fatty acid. Okay, ini adalah air. Kalau kita tengok leukemia kan, air ni ada 3 molekul. OH dia akan bergabung dengan karboksi dekat sini. Okay. Triglyceride lipase akan potong kat sini kan, kat sini, kat sini. Dia akan menyebabkan air tu akan masuk kat situ lah. Dia akan jadi glycerol. Dan yang terbebas H kat air satu ni akan pergi dekat free fatty acid, 3 free fatty acid. Ni saya kat tu dah 3 tu. Right? Understand kan? Understand? Okay. Kita pergi pada, kita tengok dia punya istilah. Hydrolytic reactivity occur when water break larger compound into smaller ones. This can be catalyzed by lipase and heat. Okay. Usually happen when the water found frozen of food to be fried. During frying, usually, contoh sini deep frying kan, wet water, marinated chicken in the frying oil, introduce water making the oil prone to hydrolytic reactivity. Masuk kat sini, kita janganlah goreng ikan atau barang-barang yang masih lagi basah atau beku. Kat sini. Dan menyebabkan akan berlaku hydrolytic reactivity. Hidro ni masuk dia air. Okay, hydrolytic. Hidro ni masuk air. Kalau tanya dalam exam ke ada macam hydrolytic, kalau tengok air sini, itulah dia. Okay, minggu lepas saya salah terang sebenarnya. Okay, saya salah terang. Ni perbezaan antara hydrolytic reactivity dengan oxidation reactivity. Hydrolytic ni disebabkan oleh air. Oxidation ni disebabkan oleh oksigen. Yes, correct. Allah, suka saya. Okay. Caused by the breakdown of the lipid into the component fatty acid. Itu disebabkan oleh air. Okay. Caused by the breaking down of the lipid into the component fatty acid and glycerol. Maksudnya lipid tu adalah oil tadi dah. Kita tahu lipid ni adalah istilah lemak kan. Lemak tu daripada oil. Apa lagi ya? Tak ingat saya. Okay. Okay, kita tengok istilah apa yang lawan dia. Occur due to the oxidation of fatty acid change, typically by the addition of oxygen, crossing the C double bond C in the unsaturated fatty acid. Maksudnya kat sini, oksigen tu dia putuskan ni, dia akan melekat kat situ. Oksigen tu. Okay. Dia akan ganggu. Kalau sini, dia lipid tu dia terus putuskan free fatty acid dengan glycerol terus. Okay. Maksudnya C jadi O, C pun jadi O. Okay. Okay, kita tengok lagi hydrolytic reactivity occur more rapidly in the presence of enzyme such as lipase with heat and moisture. Process proceed by the free radical mechanism catalyzed by light in the presence of enzyme or metal ion. Kat sini maksudnya hydrolytic ni disebabkan oleh lipase, contohnya lipase kan, dengan heat or moisture. Heat and moisture. Untuk oxidation, dia enzim tetap ada juga, tapi the presence of enzyme atau metal ion. Okay, atau. Ni N Untuk hydrolytic reactivity, the water present in the food and the high temperature will increase the rate of hydrolysis to fatty acid. Okay. Kalau kita tengok kat oxidative, the complex free radical reaction will produce a wide variety of products, many of which have unpleasant odor and taste. Okay, dua-dua rancid kan. So dua-dua menyebabkan bau busuk. Tapi proses dia berbeza. And then last kali, the fatty acid has have an unpleasant smell, even a rancid smell and taste to milk and butter that been stored for too long. Longer chain acid has less volatile, so the smell is less noticeable. Maksudnya kat sini, benda yang chain dia panjang, dia tak mudah meruap.
Tu yang kita tak bau sangat. Kalau chain dia pendek, dia akan cuba meluap dan kita senang bau dia, bau busuk kan. In highly unsaturated lipid such as fish oil, oxidation density can be a major problem. Okay, ni pun masalah busuk juga. Tapi contoh kat sini dia cakap fish oil. Selalunya fish oil ni yang dekat salmon tu kan. Kita jual fish oil dalam tablet tu. Okay, ni adalah masalah utama dia. Sebabkan oxidative density ni. Sebabkan oksigen. That's why dia encapsulkan minyak-minyak ikan yang tu minyak-minyak ikan omega apa semua kan. Dalam bentuk pil gel. Dalam gel. Supaya oksigen tak senang nak interact dengan minyak tu sendiri. Kalau dibuat dengan sudu, mungkin dalam botol sendiri kita buka tutup, oksigen akan masuk, akan menyebabkan minyak ikan tu cepat rosak. Preservation. Okay, ada soalan tak? Tak ada Tiada. Alright. Tak ada. Alright. Okay, kalau dah lepas ni nak tanya-tanya, dah baca note tu, ada benda tak faham, tak ingat ke, saya salah terang ke, beritahu Alright, sir. Okay, dah. Baik, doktor. Okay. Lepas ni kita tengok 3 faktor yang mengganggu. Okay. 3 faktor. Pertama kita tengok physical changes lah dalam makanan kita tu, bukan faktor. Disebabkan oleh apa makanan tu rosak. Okay. Pertama kita tengok daripada physical changes lah. It's caused by several aspects such as water evaporation, drip loss, separation, physical stress or pressure, and unsuitable processing. Okay, kita tengok water evaporation. Kita tahu contohnya kat situ gambar tomato kan. Okay, tomato ni kalau dia dry up, dia kering, disebabkan water tu escape keluar kan. Water tu evaporate atau apa bahasa Melayu evaporate kan? Meruap. Tersejat, yes. Meruap. Tersejat. Betul. Water tu tersejat keluar. Dia, kalau dia dah kering, dia akan menyebabkan appearance dia akan buruk lah. Lepas tu orang tak nak beli. Undry texture dia jadi lembek. Lepas tu flavor dia mungkin akan berubah. Betul tak? Ini masam-masam. Okay. Lepas tu kita tengok B. Drip loss. Ni sebabkan oleh spoil taste dan texture jugalah. And then C, separation. Spoil appearance or taste. Maksudnya separation tu kalau susu tu kan dia ada dua layer. Tu maksud dia separation lah. Atau kita beli air, sepatutnya air tu dia tak ada mendakan, tapi lama-lama dia menyebabkan mendakan, separation. Dan ni akan menyebabkan spoil appearance lah. Dia jadi tak cantik dan mungkin taste dia akan berbeza. Sebab mungkin atas dia rasa lain, bawah dia rasa lain. Betul kan? Okay, and then physical stress or pressure, spoil texture and appearance. Kita kan kalau benda tu kemik ke apa ke, kita akan tengok unpleasant lah. Kan, appearance dia unpleasant, kita pun tak nak beli. Betul. And then unsuitable processing, spoil whole batch of food batch. Maksudnya dia tersalah proses. Sebabnya makanan tu tak perlukan heat. Dia akan heat. Dan apabila sebab heat, contohnya makanan tu jadi bonyok ke sebabkan heat, kan dia akan menyebabkan satu batch makanan tu akan rosak. Okay, sama lagi. Unsuitable storage temperature. Sepatutnya benda tu tak simpan dalam freezer. Macam buah kan, kita tak boleh isi dalam freezer. Isi dalam chiller. Okay, dia akan menyebabkan water tu menjadi kristal dan bila dia cairkan balik, buah tu akan menjadi lembek lah, bonyok. Okay. Untuk I, high temperature can accelerate biochemical reaction. Okay, sebenarnya high temperature ni dia yang kita tengok pada enzim tadi. Temperature, enzim disebabkan bertambah dengan temperature yang tinggi, suhu yang tinggi, dia akan cepatkan proses enzim tu dan akan menyebabkan lagi cepatlah makanan itu rosak. Okay. And such freezing temperature can damage plant or animal tissue. Ini macam sama dengan F tadi tu. Unsuitable storage. Memang itulah F dia. Disebabkan
Sub-freezing maknanya sayur contoh sayur kita masuk dalam freezer, kita beku kan. Tapi kita keluarkan balik, dia akan jadi bonyok ke? Sama dengan animal tissue juga. Okay, kecuali kalau daging tu, daging burger. Daging burger contoh kita masuk dalam beku, kita keluarkan, masih lama. Tak apalah. Okay, untuk cold temperature can cause discoloration, texture change, emulsion break and protein denaturation. Okay, sometimes makanan tu tak sesuai untuk kita isi dalam suhu yang sejuk. Dia akan menyebabkan hilangnya colour, lepas tu teksturnya akan hilang. Lepas tu emulsion ni adalah makanan yang dia 50% air, 50% fat. Okay, kita tahu air dengan minyak dia tak boleh bergabung, betul? Tapi dengan emulsion dapat menggabungkan dua bahagian ni, air dengan minyak ni menjadikan emulsion. Maksud dia break tu, maksudnya separation lah. Air dengan minyak tu dah separate dah, dia dah keluar dah air tu. Maksudnya emulsion break. And protein denaturation ni maksudnya protein tadi dah dah rosak, dah menjadi kemungkinan menjadi amino acid lah, dan tak elok lah kalau makan. Okay, kita tengok environmental change pula. Tadi kita tengok physical change disebabkan oleh apa Sekarang kita tengok environmental change. Food are deteriorated by nature, especially during storage and distribution, which exposing to wide range of environmental condition. First, temperature. Ada hot and cold. Most bacteria, yeast and mold grow best in the temperature range of 16 to 38 degrees Celsius, which become slower in lower temperature. That's why kita kalau makanan kita simpan dalam chiller. Okay, supaya kita nak minimizekan, kita nak kurangkan, slowkan growth of bacteria. Tetapi kalau kita letak lama-lama, dia tetap hidup juga. Kita just nak slowkan je, betul? Betul. Okay, relative humidity, moisture in air. Condensation of moisture on food favor microbial growth. Okay, masuk di sini, microbial growth ni dia suka udara yang basah-basah sikit. Okay, moisture, ada banyak moisture dalam udara tu. Okay, menyebabkan lumut akan tumbuh. Kalau kita perasan, kalau kita tengok tempat-tempat yang beraircon, banyak lumut kat situ. Betul tak? Banyak tempat yang basah-basah, banyak lumut tumbuh kat situ. Sebab mikroorganism ni suka duduk dekat tempat-tempat yang basah atau lembab. Okay, kita pergi bab C, air. Oxygen may cause chemical oxidation reaction, destroy vitamin C, change food color and of flavor. Okay, kita dah discuss tu. Air tu maksudnya oksigen tadi kan. And then light, destroy some vitamin, riboflavin, B2, vitamin B2, vitamin BA, vitamin BC. Okay, kenapa light boleh destroy benda-benda macam ni Apa signifikan dia? Apa yang berlaku sebenarnya? Ada sesuatu boleh terang tak? Discuss. UV. Betul, lebar. Sebenarnya Yes, yeah. dalam light ni dia light kita tengok kan, dia banyak spektrum color tau. Dia ada UV, dia macam-macam, kita nampak dengan mata kasar kita. Okay, benda-benda ni contohnya riboflavin ni, dia ada benda sensitif dengan light. Dia panggil photosensitive. Ni adalah photosensitive chemical lah. Okay, sometimes kalau kita nak handle dia, kita kena pakai botol yang amber atau botol yang gelap. Okay, sometimes kita tengok kalau ada botol tu botol yang gelap, disebabkan oleh light sensitive component. Okay, UV light ni akan merosakkan dia. Okay, and then time. A period of time after slaughter, harvest or food manufacture where the quality at its peak. It can be minute, hour, a day or two. Quality decrease with time. Food preservation is quiet. Okay, benda ni kita dah discuss minggu lepas. Senang je ni. Yang sebabkan masa. Masa tu kita kena pendekkan masa handling kita kena storekan lama. Maksudnya kat situ, selepas slaughter, kita jangan letak kat luar je. Kena simpan terus dalam chiller. Kita terus bekukan je, masuk dalam freezer terus. Tu yang kita nak minimizekan handling time. Apabila kita handling, bakteria akan masuk, akan menyebabkan makanan kita tu atau fresh slaughter atau fresh harvest tu, fresh slaughter atau fresh harvest
akan cepat rosak. Okay. Okay, ni benda yang dah discuss minggu lepas ni. Major quality loss mechanism. Kita tengok juga sikit. Okay, kita dah tengok minggu lepas di mana major quality loss mechanism. Ada microbial growth, dia menyebabkan enzymatic, bukan. Ni diklasifikasikan sebagai 3 benda major loss of mechanism. Pertama microbiology, enzymatic, chemical, physical dan mechanical. Okay, contoh kat situ microbiological. Makanan kita rosak disebabkan ada growth mikroorganism atas makanan kita. Dia nak makan, dia ke sambil tu dia akan merosakkan makanan kita lah. Dan bahan waste dia tu akan menyakitkan kita, akan memberi penyakit kita. Dalam seri kata, istilah kata dia merembeskan toksin tadi kan. Itulah bahan waste dia lah. Lepas tu dia akan menyebabkan off flavor, rasa akan berubah. Dengan saya cakap tadi, bahan buangan itu adalah toksin. Okay, toxin production. Okay, enzymatic tadi adalah browning issue. Pada apple kita tadi tu menyebabkan sebabkan fenolic akan menjadi melanin. Okay, itu adalah enzymatic. And color change dengan apple tadi, dan apple tu kalau dah kita biarkan lama-lama browning tu, rasa pun akan berbeza, akan berubah. Okay, chemicals selalunya akan color loss lah. Suhu semua tadi, and flavor also akan loss. Kalau kita tengok color dalam food kita ni, memang color dia kan sometimes kita add kan, kita tambah color supaya dia menjadi lebih meriah kan. Okay, sama dengan flavor pun kita akan flavor pun sangatlah correlated dengan chemicals. Kita tahu apa menyebabkan rasa pisang, sebabkan ada chemical yang memberi rasa pisang, betul? Lepas tu non-enzymatic browning, chemical pun akan menyebabkan non-enzymatic browning, akan menyebabkan nutrient loss and oxidation reduction and rancidity. Okay, untuk physical ni makanan kita tu akan collapse sebabkan pressure tu physical, makanan kita tu akan berubah bentuk kerana dia akan bonyok lah, maka collapse tu. Okay, and then control release, crystallization, flavor, phase change, recrystallization, shrinkage, transport of component. Berbeza, pemindahan komponen. Okay, saya akan cari pasal control release. Untuk crystallization ni, selalunya crystallization and recrystallization ni disebabkan oleh physical temperature, perubahan temperature. Di mana dalam water vapor dalam water molecule, apabila kita crystalkan, kita sejukkan, sepatutnya tempat tu kita tak boleh sejukkan. Sepatutnya makanan tu kita tak boleh sejukkan, kita sejukkan. Water crystal akan berlaku dan dia akan memecahkan sel-sel. Contohnya sayur. Okay, crystallization tu akan merosakkan sayur yang menjadi bonyok. Okay, recrystallization ni maksudnya kita boleh simpan makanan tu sekali je dalam chiller atau freezer. Maksudnya kalau kita restore balik, dia akan berlaku recrystallization dan menyebabkan makanan itu akan rosak. Okay, mechanical, bruising to the vibration. Okay, ni self-explanatory dia. Maksudnya disebabkan oleh vibrate. Kita bawa lori tu kan, orang bawa lori, lepas tu dia tak letak gabus macam ni kat buah apple dia. Lepas tu dia akan belaga, dia akan menyebabkan bruising, alright? Atau cracking, atau damage due to pressure. Maksudnya kotak tu dia stack kan. Sebabkan kita panggil mechanical. Okay, ni adalah effect of freezing ice cream. Okay, ini saya cerita minggu lepas di mana DC ice cream tu dengan typhoid bacillus. DC ice cream kan. DC ice cream dengan bakteria ni. Lepas tu dia check kehidupan dalam bakteria tu. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku sebenarnya? Boleh cerita daripada graf ni? Ada siapa yang cerita? Ingat tak? Korang buat air tak? Saya buat. Tolong. Ada sesiapa boleh terangkan? Kena saya terangkan? Saya. Bakteria tu mati.
Bakteria tu berkurang. Betul. Makin lama dia makin kurang. Makin lama makin berkurang, betul. Kurangnya nutrien dalam sampel tu. Tak boleh cakap berkurang sampel. Dia tak correlate dengan sampel dengan nutrient ni. Sebab benda adalah aiskrim. Aiskrim ni saya rasa dalam chiller. Dalam freezer. Dia nak cerita pasal long storage. Saya akan baca nanti, saya akan cari ni dan saya akan cerita minggu depan. Apa dia nak cerita sebenarnya. Apa nutrient sebenarnya dimasukkan dan apa yang dia nak tengok. Kita tengok pada conclusion nanti. Nanti kalau saya jumpa paper ni, saya akan masuk ke dalam slide minggu depan, insyaAllah. Okay, daripada graf ni, kita boleh assume. Apa yang nak tunjuk adalah time. Dia nak tunjuk adalah time. Okay. Time ni, hilang pula. Okay. Time dengan colony population. Okay, kita boleh cakapkan ni adalah colony population di mana selepas aiskrim tu 5 hari dibuat, koloni dalam aiskrim dalam 1 mil aiskrim, 1 ml aiskrim adalah 51 juta. Okay, dari lepas 5 hari dibuat. Tapi selepas 2 tahun 4 bulan, sikit cakap visible typhoid basically. Ada visible dia tak boleh kira. Okay. Kenapa dia tak boleh kira tapi nampak? Sebenarnya kita guna slide yang untuk calculation tu, dia panggil hematometer. Hematometer ni kalau bakteria tu sikit, dia cakap visible je, memang tak boleh kira. Sebab kita kira ni based on statistical calculation. Kalau dia sikit je, dia cakap visible je. Itulah jauh lagi. Okay, that's why dia cakap based on time, bakteria tu kan hilang. Tu je kita boleh assume daripada sini. Sebab kita tak tahu temperature dia, kita tak tahu nutrient apa. Kemungkinan dia tak boleh makan benda tu kan. Dia tak makan aiskrim tu dan menyebabkan generation dia akan mati. Dia mati by time. Okay, terima kasih. Ni pun nutrition factor of the control. Okay, ni kita nak tunjuk suhu dan jenis makanan apa yang suhu di mana dan jenis makanan apa banyak bakteria. Okay, certain temperature. Okay, kita ambil paling senang. Kita ambil paling senang prune ni. Okay, prune. Prune ni dekat 90 degree dia banyak sikit. Apabila 95 naik 5 ni dia terus suku tinggal. Okay. 1/3 tinggal. Maksudnya kalau kita naikkan lagi, tak adalah bakteria hidup kat prune ni. Okay. Okay, siapa tahu homini ni apa? Homini tu apa? Hello. Tak tahulah tu. Barley. Homini tu jagung ni. Jagung. Coarsely ground corn. Yes. Jagung kering. Okay, ni jagung kering, homini. Alright. Korang petek. Kena tahu. Dia adalah dry corn . Alright. Okay, ni adalah benda yang sama juga. Deterioration factor and year control. Okay. Benda-benda ni adalah research yang dibuat oleh orang dulu-dulu kala. Orang dulu kala dia nak tahu cara nak bunuh bakteria se-efficient yang mungkin. Dan kalau kita lihat kat sini, yang atas ni lah yang kita pakai dekat makmal sekarang. Dan yang bawah ni pun pakai. Based on environmental atau based nature of the product itself. Contohnya, makanan tu, air tu ke, dia tak boleh suhu lama sangat panas. Rosak nanti kan. Nak buat macam mana? Kita naikkan temperature dia, buat sekejap. Okay. Kadang-kadang dia cakap tak boleh panas sangat. Tak boleh panas sangat. Kalau tak boleh panas sangat, kita turunkan suhu, kita lamakan proses panas dia. Faham tak? Kalau kita pakai suhu yang tinggi, kita kena sekejap je. Kalau kita guna suhu yang rendah, kita boleh lamakan masa dia.
Alright. Ni orang-orang ni adalah based on research yang sebelum ni lah. Dan kalau kita kat mama kita pakai yang ni lah, 121 dalam masa 15 minit untuk bunuh semua bakteria, semua spore, semua fungus, virus semua akan mati lah. Ni proses autoclave kita panggil. Atau retort proses lah. Alright. Ada soalan? Dan bawah-bawah Ada. dan bawah ni adalah temperature yang berguna lah untuk kita tahu untuk bakteria tu dia optimum bila ni adalah proses. Okay. Macam ni tengok jika grow cells bacteria yeast more usually kill 82 hingga 93. Okay, dan habis lah classification of food by ease of spoilage. Yang sini dah cerita minggu lepas, perishable food, semi-perishable, non-perishable and stable food. Inilah cerita minggu lepas. Ni semua ni istilah ni adalah based on dalam buku ni. Sekiranya kalian mahukan buku ni boleh google lah. Dekat Pitar kita ada buku ni. Kalau tak ada boleh request lah. Okay, ni adalah semi-perishable. Rasanya tak ada masalah. Straightforward, self-explanatory. Saya pun dah cerita minggu lepas. Ini moisture content dia dengan pH. Ini moisture content, pH. Okay, the preservative method used fall into the following group. Pertama, low temperature storage, for example, refrigerator or freezing. Okay, perasan situ ada refrigerator, ada freezing. Kalau dulu saya panggil chilling and freezing. Mungkin istilah dalam company dan industri dia panggil refrigeration. Okay. Use of high temperature, for example, cooking, pasteurization, sterilization, including canning. Kita tahu canning pun guna suhu yang panas kan. Macam ikan sardin semua tu. Dah ambil dah FST 305, dah ambil kan? Dah. Saya lepas. Memang canning pun kita pakai suhu yang panas, betul kan? Betul. Betul. Terima kasih. Apa tu yang ketiga, dehydration, for example drying, smoking, use of salt and sugar. Okay, macam mana kita keluarkan air daripada produk tu kan, daripada makanan kita tu. Use of chemical preservative, okay, salah satulah untuk preserve. And then vacuum packaging, itulah teknologi yang baru dah. And then control atmosphere packaging or irradiation. Irradiation ni kita pakai UV atau gamma ray lah. Contoh yang cerita minggu lepas, bawang kan. Bawang ini dia takkan nak basuh bawang tu kan. Dia guna radiation lah untuk nak kill microorganism yang ada dekat bawang. Okay, ini adalah teknik in food preservative. Teknik ni kita ada drying, kita ada freezing, ada heating, ada irradiation, chemical, salting or sugaring based on product lah. And then acid alkali change, and then ada atmosphere change, and then last kali ada smokes. Ni adalah teknik dia, memang kita ulang yang tadi je lah. Okay, tamat. Sekejap saya stop recording.